اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, juga pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, staf kepimpinan masyarakat, seterusnya yang saya kasihi lagi saya hormati, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin serta hadirat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya pada malam ini kita dapat bertemu di dalam rumah Allah yang mulia ini, iaitulah di dalam sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Ma khairul biqa' fil ard. Apakah sebaik-baik tempat atas muka bumi? Maka dijawab, inna khairal biqa'i fil ardi al masajid. Sesungguhnya sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini ialah masjid-masjid. Sesungguhnya sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini ialah al-masajid, masjid-masjid. Bukan al-qusur. Al-qusur makna bukan istana-istana, bukan villa-villa yang canggih, bukan banglo-banglo mewah. Inna khairal biqa'i fil ardi al masajid. Sesungguhnya sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini ialah masjid. Masjid. Maka bersyukurlah kita, wahai ibu bapa aku sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengorakkan langkah-langkah kaki kita malam ni untuk datang ke sebaik-baik tempat, iaitulah masjid. Wa ma syarrul biqa' fil ardi. Dan apa pula seburuk-buruk tempat di atas muka bumi? Inna syarral biqa'i fil ardi al-aswaq. Sesungguhnya seburuk-buruk tempat atas muka bumi ialah al-aswaq, pasar-pasar. Pasar-pasar. Termasuklah pasar malam. Termasuklah pasar tani. Termasuk juga pasar Ramadan. Pahala. Termasuk juga pasar raya Tesco dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab di pasar-pasar ni banyak perkara-perkara yang lara, dan berlakunya al-ikhtilat. Apa dia al-ikhtilat? Percampuran bebas laki-laki perempuan. Banyak tutur kata yang digunakan di pasar-pasar kurang elok. Pakaian-pakaian setengah-setengah orang mendedahkan aurat, yang boleh menyebabkan hilangnya ganjaran pahala amal ibadat kita, sebab dosa mata yang dilakukan di pasar-pasar. Berlakunya pergeseran, bertuh hang aku, bahasa orang Pulau Pinang, bahasa utara. Serendeh ke serendeh, berserendeh
antara laki-laki dan perempuan tanpa rasa malu. Di mana? Di pasar-pasar. Adapun di masjid, kita duduk dalam keadaan beriktikaf, sudah dikira ibadat, panjang-panjang dapat pahala. Jadi marilah sama-sama kita berniat iktikaf. Sepanjang kita berada dalam masjid malam ni dengan berniat iktikaf, jadi ibadat. Jadi saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan saya kepada pihak pengurusan Masjid Al-Khairiyah di Gombak ini yang memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan sedikit peringatan tazkirah dalam perkongsian ilmu kita pada malam ini. Sebelum itu saya nak ajak semua yang berada dalam majlis kita pakat-pakat sama-sama dengan saya baca sebuah hadis Nabi SAW. Baca ramai-ramai dengan nada suara yang jelas, tanda kata kita mai mengaji malam ni. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalafi baliyat ulaha yarfa'illahul barakata min kasbihim wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wassalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Yang kita baca tadi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sayati. Kalau orang yang belajar bahasa Arab dia faham, sayati akan datang, yakni fi'lul mudhari'. Fi'il itu fi'il mudhari'. Perkataan itu menunjukkan present tense. Kalau past tense fi'lul madhi. Ata, telah datang. Ata, telah datang. Past tense menunjukkan perbuatan itu telah berlaku. Tapi dalam hadis Nabi kata apa? Sayati, akan datang. Bila kata akan datang, perkara itu akan berlaku selepas Nabi wafat ataupun sebelum Nabi wafat? Selepas Nabi wafat. Yani akan datang selepas aku, yakni selepas kewafatanku akan datang. Maknanya masa Nabi masih hidup, benda itu tak berlaku lagi. Setelah Nabi wafat, barulah akan datang. Apa yang akan datang? Zamanun, satu zaman. Akan datang satu zaman, yakni akan datang satu masa. Akan datang satu ketika. Datang pada siapa masa ataupun ketika itu? Ala ummati, ke atas umatku. Yakni akan datang ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bila kata umat Nabi, termasuklah kita semua. Kita ni umat siapa dia?
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang ke atas umatku satu zaman, satu ketika ataupun satu masa, yang mana pada zaman ataupun masa itu apa yang akan berlaku? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Ramai daripada kalangan umatku yang akan lari daripada para ulama dan para fuqaha. Nabi tak kata yafirra, Nabi kata yafirru. Selepas huruf ra ada penambahan waw dan alif. Kalau kita tulis kat whiteboard, kat tulis kat buku kah, dia ada perkataan waw dan dia ada huruf waw dan alif. Penambahan huruf waw dan alif di situ menunjukkan jamak. Kalau singular lawan dia plural, menunjukkan ramai. Bukan seorang, bukan dua orang. Yafirruna, ramai umatku yang buat apa? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, yang lari daripada para alim ulama dan para fuqaha. Yani mereka tidak mahu kepada kepimpinan para ulama. Lari, tak mahu. Lari seorang-seorang, lari ramai-ramai. Keluar daripada kepimpinan ulama ramai-ramai. Tubuhlah parti baru. Tubuhlah apa? Parti baru. Ini yang ada. Kalau saya jam, ini yang ada. Ustaz Sobri nak ceramah bab parti-parti ke malam ni? Tak. Bukan nak ceramah parti-parti. Nak bagi tahu bahawa Nabi Muhammad sudah menginformasikan kepada kita bahawa akan datang satu masa, akan datang satu ketika umatku ni ramai-ramai lari meninggalkan ulama. Bukan takat dia lari saja, dia hantam para ulama. Dia hina para ulama. Dia mengutuk dan mengkritik para ulama. Bahkan dia menubuhkan satu kumpulan dan gagasan baru untuk menentang perjuangan yang dipimpin oleh para ulama. Berlaku ke tak berlaku lagi? Berlaku ke tak berlaku lagi? Berlaku dah. Mereka memperkecilkan, mereka menghina, mereka mengutuk, mereka mencela, mereka mengkritik, bahkan kadang-kadang mereka memfitnah para ulama. Apabila berlakunya perkara seperti itu, Nabi memberi amaran, fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Allah akan menimpakan ke atas mereka dengan 3 bala. Allah Ta'ala akan menimpakan ke atas mereka dengan bisalasi baliyat, 3 bala. Sebab tinggal ulama. Kempen meninggalkan ulama, bahkan mereka telah menunjuk sikap mereka yang begitu jelas, penentangan mereka terhadap ulama. Bukan sendiri-sendiri, mereka join dengan orang-orang kafir. Mereka buat apa? Join, bersekutu, bersekongkol dengan orang kafir. Tak kiralah kafir itu Yahudi ke, tak kiralah kafir itu Nasrani ke, tak kiralah kafir itu Kristian ke,
tak kira kafir itu Buddha kah, tak kira kafir itu Hindu kah, mereka bersekongkol dengan para kufar untuk menentang para ulama. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Bila mereka meninggalkan para ulama dan para fuqaha, Nabi kata fayabtalihimullahu bisalasi baliyat, mereka akan ditimpakan oleh Allah dengan 3 bala. Apa dia bala pertama? Ingat elok. Pakcik-pakcik tulis. Ibu-ibu di belakang sana pun tulis. Kalau tak tulis, dia lupa. Kalau tak tulis, dia lupa. Sebab dulu-dulu Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, Melayu mudah lupa. Siapa kata? Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri kita. Dia kata apa? Melayu mudah lupa. Dia kata betul. Dia kata betul. Dia tak boleh reka-reka. Bila dia kata, kita kata Melayu mudah lupa. Jadi nak bagi tak lupa, tulis. Nak bagi tak lupa, tulis. Tak bawa alat tulis, rakam. Buka handphone tu, rakam. Handphone pun tinggal dalam kereta. Sebab tidak dibenarkan menggunakan handphone dalam masjid. Alhamdulillah, abang kita buat rakaman malam ni. Kalau dia buat CD lepas ni, ambil ke dia. Ataupun tanya dia nak masuk dalam channel mana. Saya punya kuliah kalau sebelah utara sana dirakam oleh Ar-Rahman TV. Ar-Rahman TV. Balik sekali lagi buka YouTube Ar-Rahman TV, tengok kuliah Ustaz Sobri Arsyad yang dulu-dulu dan yang terkini. Abang kita tak tahu TV apa? TV 9? TV 3? TV apa lagi bagi tahu dekat jemaah kita, insya-Allah semua balik boleh tengok. Suruh anak-anak kita tengok. Bala yang pertama yang Nabi bagi tahu kat kita yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang meninggalkan para ulama dan para fuqaha. Ulaha, yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah taala akan mengangkat, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkatan daripada usaha-usaha mereka. Buat kerja tak berkat. Buat kerja tak berkat. Jadi orang-orang yang tinggal ulama, orang-orang yang benci ulama, orang-orang yang lawan ulama, orang-orang yang menentang ulama, orang-orang yang hina ulama, kerja buat mereka tak berkat. Termasuklah menubuhkan parti baru tidak berkat. Termasuklah menubuhkan parti baru tidak berkat. Parti apa? Wallahu alam. Tun Dr. Mahathir Mohamad pun kata dia nak tubuh parti baru juga. Siapa nak ikut dia? Angkat tangan. Saya tak mau ikut. Saya lah tak mau ikut. Tuan-tuan nak ikut? Tak apa nak boleh jawab. Tuan-tuan nak ikut tak? Jawab sendiri. Tepuk dah dah. Tanya iman. Saya insya-Allah tak ikut. Parti PAN pun saya tak mau ikut, parti Mahathir pun saya tak mau ikut. Saya orang Islam, saya kena ikut parti Islam. Saya orang Islam, saya wajib kena ikut parti apa?
Nak sebut Islam untuk ni lah. Parti Islam. Itulah kuliah saya di belah sana. Ni kira sikit je ni. Masih cerai. Tak berapa nak ni lagi. Tak apa, itu sebagai muqaddimah. Allah Ta'ala akan tarik apa? Tarik keberkatan daripada usaha-usaha mereka. Ada orang setuju dengan saya dan ada orang yang tak setuju. Yang tak setuju, muka dia pun jadi belendah. Sweet, sour. Manis, masam. Masam, manis. Tapi saya tetap ceria sebab saya adalah orang yang istiqamah dengan parti Islam. Sebab saya orang Islam. Tak apa ke kuliah macam tu, Ustaz? Tak apa tak kuliah macam ni? Tak apa. Okey. Yang kedua, tak apa pun kena tak apa. Tak apa pun kena tak apa. Yang kedua, wasaniyatu, bala kedua yang akan ditimpakan oleh Allah ke atas orang-orang yang melarikan diri mereka daripada kepimpinan para ulama dan para fuqaha. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah Ta'ala akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka daripada kalangan pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu peringatan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang lari daripada ulama dan fuqaha. Allah Ta'ala akan kirim untuk mereka akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min zalik. Sebagai seorang muslim macam kita belakang sana, sebagai muslimat, kita hendaklah selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin-pemimpin yang tak zalim, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita doa ke Allah Subhanahu wa taala dalam solat hajat kita. Ibu-ibu bangun awal solat tahajud sebelum nak masuk waktu subuh, semayang sunat 2 rakaat, minta doa ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah pemimpin-pemimpinku yang memimpin negaraku ini sebagai pemimpin-pemimpin yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadamu. Agak-agak malam ni berapa kali tuan-tuan berdoa untuk pemimpin kita supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Ikhlas, secara ikhlas. Minta doa ke Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami daripada kalangan pemimpin-pemimpin yang tidak beramal dengan amal-amal rasuah. Nah, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati-hati pemimpin-pemimpin kami yang memimpin rakyat dan negara kami ini, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk melaksanakan hukum hakam-Mu di atas muka bumi ini, ya Allah. Pernah ada kita berdoa? Yang kita berdoa minta bagi jadi kaya. Yang kita berdoa minta bagi kita panjang umur. Yang kita berdoa, kita minta kita nak masuk syurga. Bagus semua doa-doa tersebut. Tetapi sebagai seorang Muslim,
Kerana pimpinan-pimpinan kita juga orang Islam, maka kita harus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semua sebagai pemimpin umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak mengamalkan rasuah, yang tidak mengambil harta rakyat, yang tidak memeras ugut harta rakyat, yang tak kenakan cukai yang berlipat ganda ke atas rakyat. Doa supaya mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Agak-agak berapa kali saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian telah berdoa seperti mana yang saya nyatakan tadi. Muhasabah dia gitu. Kita kena doa untuk keselamatan dan kesejahteraan kita, anak-anak kita, negara dan seluruh rakyat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bala ketiga yang akan ditimpakan oleh Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bala ketiga yang akan ditimpakan oleh Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bala ketiga. Apa yang ketiga? Bala ketiga yang akan ditimpakan oleh Allah. Yang akan ditimpa meringankan kerja dan tugas dia. Pada ketika itu sesatlah kita. Bila kita sesat, na'udzubillahi min zalik, kita takut, kita bimbang, kita khawatir mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Sebab Nabi kata, bala ketiga yang akan ditimpa oleh Allah ke atas orang yang lari meninggalkan ulama dan para fuqaha, wasalisatu, dan yang ketiga bala dia, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mereka akan keluar. Nabi tak kata yakhruju jim saja, yakhruju, tak, yakhrujuna, ada penambahan waw dan nun. Yakhrujuna, mereka itu ramai-ramai, seorang. Kalau yakhruju mufrad, singular, seorang. Yakhrujani musanna, dua orang. Tak. Yakhrujuna, ramai, mereka akan mati. Yakhrujuna minad dunya, mereka akan keluar ramai-ramai daripada dunia ini. Apa makna keluar ramai-ramai daripada dunia ini? Mati dalam keadaan bighairi imanin, mati dalam keadaan tidak beriman. Kalau mati tak beriman, iman lawan dia kufur. Mereka ramai mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab musabak tinggal ulama mati, boleh jadi mati kafir. Boleh jadi mati kafir. Lawan Islam, bersekongkol dengan Yahudi, sekongkol dengan Nasrani, bekerjasama dengan orang kafir untuk lawan ulama, lawan Islam. Karena mereka kata lawan, tetap lawan. Ulama pun mereka lawan, maka yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mereka akan keluar daripada dunia, yakni mati, menghembus nafas yang terakhir, memejam mata buat kali terakhir, bighairi imanin, tanpa iman, yakni boleh jadi mereka akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Betul yang lari tinggal ulama ni, kita tengok perangai pun jadi pelik lah. Perangai pun jadi pelik. Masa dulu-dulu dengan para ulama, ketua-ketua, pimpinan-pimpinan ulama, alhamdulillah masih terpelihara.
Keluar tinggal ulama, tubuh parti baru boleh salam dengan orang perempuan. Nampak ke tak nampak? Nampak? Jelas ke tak jelas? Jelas. Kalau macam tu macam mana kita? Kita nak ikut puak-puak yang tinggal ulama ke ataupun kita nak bersama dengan para ulama? Tepuk dada tanya iman. Itu pesanan saya untuk diri saya dan untuk semua kuliah. Ada orang bagi soalan? Soalan pelik tapi benar. Pakcik-pakcik nak dengar tu soalan ni. Soalan ni dia ada kaitan sikit dengan politik. Kalau saya jawab pun bagus juga. Kalau saya tak jawab pun saya tahu nanti Allah Ta'ala tanya saya di akhirat pula. Jadi saya nak baca soalan dulu. Kalau pakcik-pakcik nak tanya, majority angkat tangan. Siapa nak suruh jawab, saya jawab. Kalau minority, kita tak jawab. Nak dengar tak soalan? Dengar soalan. Soalan ni bagus. Ustaz, dia tanya, apakah sikap ataupun pandangan Ustaz sekiranya berlaku tahaluf asiasi antara PAS dan UMNO dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang? Tu kita tu soalan politik. Dia tanya soalan tentang tahaluf siasi. Kali lagi, Ustaz, maknanya soalan ini tuju kat saya, apakah sikap yang stand, mauqif ataupun pendirian saya, bukan pendirian orang lain, pendirian saya. Dia nak tahu pendirian saya atau pandangan Ustaz sekiranya berlaku tahaluf asiasi antara PAS dan UMNO dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang dari hamba Allah. Dari siapa? Hamba Allah. Jadi saya pun tak tahu hamba Allah mana. Kita semua pun hamba Allah. Mungkin soalan ni soalan tuan-tuan meta atas meja. Dari hamba Allah. Okey, soalan telah dibaca. Makcik-makcik, pakcik-pakcik yang hadir malam ni nak suruh jawabkah ataupun tak payah jawab? Jawab. Seorang saja. Majoriti tak suruh jawab. Jawab juga. Ni pendirian saya. Lapangkan dada, tenangkan fikiran. Pandangan saya, sikap, mauqif pendirian saya, bagaimana pandangan Ustaz ataupun sikap Ustaz seandainya berlaku tahaluf asiasi antara PAS dan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Untuk menjawab soalan ini, pergi puas lagi. Tidak tahu apa nak puas. Saya kuliah saya minta mic duduk depan. Mic duduk depan. Kalau sedap saya nak tembak, ni mic saya pegang, saya duduk tangan ni. Suara tak padu. Suara tak power. Dia nak jawab soalan ni bagi power. Berhenti azan ke? Sambung dulu azan.
untuk menjawab persoalan tersebut. Pandangan saya ataupun mauqif, stand ataupun pendirian saya berhubung dengan soalan tersebut. Seandainya berlakunya tahaluf as-siyasi antara PAS dan UMNO. Tahaluf as-siyasi maknanya kerjasama politik antara dua parti yang telah disebutkan tadi. Sebelum menjawab persoalan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali kepada lipatan sejarah. Dalam sempadan masa beberapa tahun yang lalu, nak kata lama sangat benda baru saja, 4-5 tahun yang lepas, sampai berakhir baru-baru ini, PAS pernah melakukan tahaluf siasi dengan parti-parti. Antara parti-parti yang dari sekutu tahaluf siasi dengan PAS ialah PKR, PKR dan DAP. Semua parti-parti yang berdaftar. Jadi tidak menjadi kesalahan saya sebut. Cuba nak jawab soalan. PAS pernah mengadakan tahaluf siasi kerjasama politik dengan PKR. Mungkin ramai juga teman-teman yang mai mengaji malam ni orang-orang PKR. Gombak sudah pasti PKR ramai. DAP ada tak tuan-tuan? Yang duduk dalam masjid malam ni ada tak ahli DAP? Tak ada? Kok-kok lah ada angkat tangan. Jangan malu. Tak ada? Tak ada. Tapi PAS pernah mengadakan tahaluf siasi dengan PKR dan DAP. Sehingga kini PAS dengan PKR belum lagi pernah memutuskan tahaluf tersebut. Akan tetapi kalau dengan DAP sudah terbatal tahaluf tersebut, kerana yang pertamanya mula-mula Sarawak ke Sabah mengikhtiarkan putus hubungan dengan Datuk Presiden PAS. Kemudian Setiausaha Agung mereka pula mengisytiharkan putus hubungan. PAS tak kata apa lagi pun. Sampailah Datuk Mursyidul Am, Profesor Dr. Haji Harundin balik daripada Mekah. Barulah diadakan mesyuarat Majlis Syuro. Barulah Majlis Syuro dalam mesyuarat mereka membuat keputusan putus hubungan dengan DAP. Maka terbatallah tahaluf siasi dengan DAP. Persoalannya, DAP ni parti Islam ke parti tak Islam? Soft kepimpinan atas dia dan majoriti ahli-ahli dia ramai Islam ke ramai tak Islam? Ramai tak Islam. Walaupun parti DAP yang dipimpin oleh orang-orang bukan Islam pun PAS telah mengadakan tahaluf as-siyasi, maka persoalan saya, apakah mustahil sekiranya PAS satu hari nanti mengadakan tahaluf siasi dengan UMNO yang keseluruhan anggotanya adalah Islam? Dia mengajak kita untuk berfikiran terbuka. Kalau dengan orang bukan Islam pun kepimpinan PAS sanggup mengadakan tahaluf as-siyasi, maka apatah lagi dengan UMNO yang Perdana Menteri merupakan Presiden UMNO adalah orang Islam. Siapa berani kata Datuk Najib kafir angkat tangan? Siapa berani kata Zahid Hamidi kafir angkat tangan?
menteri-menteri kabinet yang beragama Islam dalam UMNO, siapa berani kata mereka kafir? Angkat tangan. Siapa pun tak mengatakan mereka kafir. Kalau dengan orang kafir pun kita sanggup mengadakan tahaluf asiasi, tidak mustahil satu hari nanti PAS boleh mengadakan tahaluf siasi dengan UMNO untuk kita menggarap satu kekuatan umat Islam bangsa Melayu untuk menjamin masa depan Islam dan bangsa Melayu dalam negara kita, insya-Allah. Jadi kita kena terbuka. Dalam masjid kita malam ni Ustaz Sobri sedang menyampaikan kuliah. Orang UMNO ada, Kompas ada, PKR ada, atas pagar pun ada, mungkin PAN pun ada. Mungkin PAN pun ada. Musuh-musuh Islam, wahai bapak-bapakku, orang-orang bukan Islam, wahai saudara-saudaraku, perkara yang paling mereka bimbang, perkara yang paling mereka khawatir, perkara yang paling mereka takut ialah orang-orang PAS dapat bersatu dengan orang-orang UMNO, orang-orang UMNO dapat berganding bahu dengan orang-orang PKR untuk bersatu di atas landasan perjuangan Islam. Ini perkara yang paling dikhawatiri dan ditakuti oleh orang-orang yang bukan Islam, yang ada dendam kesumat terhadap Islam. Maka mereka akan mencari apa cara sekalipun untuk menyebabkan orang-orang Melayu Islam ini berpecah belah. Lagi banyak parti Melayu yang dipimpin oleh orang Islam ditubuhkan, lagi seronok musuh-musuh Islam. Ini satu realiti dan hakikat yang perlu kita kena tengok. Pakcik-pakcik, bayangkan tengok, seandainya satu hari nanti orang-orang PAS, orang-orang PKR dapat bekerjasama dengan orang-orang UMNO untuk sama-sama kita menggarap satu kekuatan bangsa, satu kekuatan ummah untuk kita memimpin negara Malaysia tercinta sehingga tercapai matlamat pelaksanaan hukum hakam Allah di atas muka bumi ini. Tuan-tuan mau ataupun tidak mau perpaduan ini, sudah pasti bagi mereka yang ada bibit-bibit iman dalam hati dan dada mereka, pasti akan menunggu saat-saat ini di mana orang-orang PAS, orang-orang UMNO, orang-orang PKR dapat bersatu untuk kita membina kekuatan bangsa dan kekuatan umat Islam. Ini harapan saya dan harapan orang-orang yang beriman untuk merealisasikan perintah Allah di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah oleh kamu semua bihablillah, dengan tali Allah, jami'an, keseluruhannya. Bagi mereka yang belajar bahasa Arab, perkataan wa'tasimu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sirah perintah, amar, wa'tasimu, dan berpeganglah oleh kamu semua. Allah taala tak kata wa'tasim. Kalau wa'tasim, peganglah oleh kamu seorang. Wa'tasima, berpeganglah oleh kamu dua orang saja. Tak. Wa'tasimu, ada penambahan waw dan alif. Perintah Allah itu perintah kepada semua orang-orang yang beriman, perintah ke atas semua orang beriman supaya apa? Berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah. Kemudian setelah Allah Ta'ala perintah kita yang beriman yang berpegang teguh dengan tali Allah, wala, Allah datangkan dalam siyaqul ayah. Apa makna siyaqul ayah? Rangkaian ayat. Allah sambung ayat tersebut dengan satu larangan. Tadi perintah supaya berpegang teguh dengan tali Allah. Allah sambung, Allah rangkaikan ayat itu dengan satu larangan pula, wala, dan jangan sekali-kali. La di sini la linnahi. Apa makna nahi? Tegah. Nahi makna apa? Tegah. Biasa dengar tak perkataan nahi? Biasa dengar tak perkataan nahi? Mesti bapak-bapak biasa.
nahi, nahi, nahi. Dengar, jangan, jangan, jangan. Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kalau orang Islam mau kembali kepada ayat ini, berpegang teguh sungguh-sungguh dengan tali Allah, dan kalau kita semua tidak berpecah belah, kita akan dapat membina satu kekuatan yang paling sukar untuk ditandingi oleh mana-mana kuasa di atas muka bumi. Jadi saya menyeru kepada semua untuk sama-sama kita kembali berpegang dengan tali Allah, dan marilah sama-sama kita bersatu padu di atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jawapan saya terhadap persoalan tadi. Maknanya mungkin akan berlaku. Seandainya berlaku tahaluf as-siyasi antara dua buah parti terbesar umat Melayu Islam di Malaysia ini, maka tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa akan melihat bagaimana kekuatan Islam dan umatnya di dalam tanah air mereka sendiri. Jadi kita kena dapat menerima keadaan itu apabila tiba masanya nanti. Semua yang bukan ini adalah saudara dalam Islam. Semayang sama-sama, Ramadan baru ni tarawih sama-sama, qiyamul lail sama-sama, buka puasa sama-sama, raya, malam raya bertakbir sama-sama. Orang PAS pun takbir, orang PKR pun takbir, orang UMNO pun takbir. Belarak pi makan rumah kaunu, makan rumah kau ni, takbir rumah kaunu, takbir rumah kau ni. Takkan tak ada satu kot. Semayang mayat, tu imam PAS yang mati orang UMNO, tu imam UMNO yang mati orang PAS. Awak boleh pi Mekah, Masya Allah, tawaf keliling Kaabah, lalu ring hak atas tu buanglah. Ramadan baru tawaf sama-sama, Kaabah yang sama, Baitullah yang sama, kiblat yang sama, Rasul yang sama, Tuhan yang sama, Allah yang satu, Quran yang sama, perlembagaan yang sama. Masya Allah, talbiyah sama-sama bertalbiyah, takbir sama-sama bertakbir, semayang sama-sama bersemayang, masjid sama-sama masjid, qaryah dalam satu qaryah. Pasal apa kita tak boleh bersatu sama-sama Islam? Kita kena terbuka, kita kena pecah belenggu musuh Islam yang selama ini sengaja mereka membiarkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam yang tercinta. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, insya-Allah panjang umur. Kalau ibu bapa mau lagi saya datang untuk menyampaikan kuliah, pesan ke Ustaz Syah, kak telefon saya. Kalau saya main sini, saya boleh bagi kuliah lagi kepada ibu bapa sekalian. Tengah hari tadi menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid Kampung Melayu Ampat. Malam ni di sini, dan insya-Allah pagi esok kuliah subuh di sebuah masjid di Ampat. Kemudian tengah hari esok saya berada di Kelang. Kemudian balik pagi Ahad kuliah subuh di Masjid At-Taqwa Kepala Batas. Dan begitulah program-program saya sepanjang perjalanan hidup saya. Marilah wahai ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita sama-sama berdoa supaya umat Islam bersatu padu, supaya negara kita selamat, dan kita tidak mahu masuk campur tangan orang luar untuk menguasai negara kita. Isu 1MDB biar kita selesaikan dalam negara kita. Kita jangan seronok sangat apabila Amerika ambil tahu pasal urusan kita, karena kita bimbang itu merupakan peluang keemasan untuk mereka campur tangan dalam urusan negara kita sendiri. Ada orang dia seronok Amerika dedahkan isu tersebut. Jangan kita seronok. Kita kena fikir implikasi, kesan. Sebab kadang-kadang ada orang dia memusuhi kita, dia tak mampu nak buat apa, dia panggil musuh Islam. Mai settle masalah. Musuh Islam duk tunggu macam tu, macam mulut harimau nak telan kita. Ibu-ibu dan bapa-bapakku, sempena kehadiran saya pada malam ni, saya sebagai pengasas Ma'had Dakwah Al-Islamiyah
dalam kerja-kerja dakwah kami telah mengeluarkan buletin bulanan. Untuk bulan ini, buletin Al-Fitrah. Saya bawa makcik-makcik, pakcik-pakcik boleh ambil percuma. Di luar nanti, nak ambil satu pun tak apa, nak ambil banyak pun tak apa. Ambil banyak buat apa ustaz? Ambil banyak bagi kat menantu kita, bagi kat jiran kita, bagi kat kawan-kawan kita. Tolong untuk sama-sama kita mencurahkan sedikit tenaga untuk kita bantu menyebarkan agama Allah. Dan anggaplah dirimu wahai umat Islam sekalian bahawa anda semua adalah Ansarullah, pembantu-pembantu, penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah. Nabi berjuang untuk menegakkan Islam. Sahabat-sahabat berjuang membantu Nabi untuk menegakkan Islam, sehingga ada di antara mereka yang terkorban dan gugur syahid karena Islam. Marilah sama-sama kita muhasabah diri kita, apakah pengorbanan dan sumbangan kita untuk Islam. Untuk itu, pakcik-pakcik ambillah majalah ini. Buletin Islam ini ada di luar sana. Kami tadi habis dengan 2000 naskah di masjid Kampung Melayu Ampang. Pakcik-pakcik ambil di luar sana, tolong sebarkan dakwah, membantu saya di samping memberikan sumbangan ikhlas untuk kita merancangkan gerakan dakwah dengan cara penyebaran risalah-risalah Islam kepada ramai-ramai umat Islam. Akhir kata, marilah sama-sama kita menadah tangan pelan mengaminkan doa yang akan saya bacakan dengan seikhlas-ikhlas hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah akan segala dosa-dosa kami yang terlalu banyak ini. Dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami yang terdahulu, dosa-dosa kesemua anak-anak dan menantu-menantu kami, dosa-dosa cucu cicit kami semua ya Allah. Dan ampunkanlah dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW, sama ada yang masih hidup, apatah lagi yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tetaplah pendirian kami berada di atas landasan agamamu yang sebenar-benarnya ya Allah. Selamatkanlah akidah anak-anak, cucu dan generasi kami yang akan datang. Bukakanlah pintu-pintu hidayahmu, pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk kami dan untuk anak-anak menantu kami semua ya Allah. Selamatkan seluruh anak-anak qarya di Masjid Al-Khairiyah di Gombak ini ya Allah. Jalinkanlah hubungan kasih sayang dan persaudaraan Islam yang kuat di antara sesama kami. Jauhkanlah kami daripada berpecah belah, berkelahi, bermasam-masam muka, apatah lagi berdengki-dengkian antara satu dengan lain ya Allah. Satukanlah hati-hati kami di atas dasar cinta kepadamu dan di atas dasar kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.